Baik, salam sejahtera kepada semua pelajar sekalian. Hari ini kita akan membincangkan tentang biologi tingkatan 4, yaitu sukatan pelajaran KSSM, dan kita akan membincangkan tentang pengenalan kepada biologi, berkomunikasi dalam biologi, dan peningkatan saintifik dalam biologi. Jika para pelajar ingat, pada video sebelumnya saya sudah memberikan penerangan tentang keselamatan dalam makmal biologi. Jadi topik itu sudah kita cover ya. Baik, jadi kali ini kita akan membincangkan tentang 1.1 bidang biologi dan kerjaya, 1.4 berkomunikasi dalam biologi, dan 1.5 penyiasatan saintifik dalam biologi. Oke, apakah itu bidang biologi? Jadi biologi berasal dari perkataan Yunani, bios bermaksud kehidupan dan logos bermaksud kajian. Biologi ialah secara rangkumannya adalah kajian terperinci tentang benda hidup dan persekitaran semula jadi. Jadi ini yang kamu kena tahu ya, kajian tentang benda hidup dan juga persekitaran semula jadi. Okey, contoh-contoh bidang biologi adalah botani, iaitu kajian tentang tumbuhan, fisiologi, kajian tentang proses dalam benda hidup, genetik, iaitu kajian tentang sistem keturunan ataupun pewarisan, okey, satu organisma, ekologi, iaitu kaitan ataupun interaksi di antara benda hidup, okey, dan juga mikrobiologi, iaitu kajian tentang kehidupan-kehidupan yang sangat kecil ataupun kuman. Okey, jadi kita boleh nampak di sini adalah contoh-contoh bidang biologi yang lain, contohnya anatomi, kajian tentang struktur, dan juga biochemistry ataupun biokimia, itu kajian tentang proses biokimia yang berlaku di dalam badan. Jadi ada beberapa sumbangan biologi dalam kehidupan harian. Contoh yang paling jelas ialah bidang perubatan, di mana doktor ataupun saintis mengkaji tentang penyakit dan cuba mencari perawatan yang paling sesuai. Kedua ialah bidang farmasi, di mana ahli farmasi adalah pakar dalam bidang ubat, okay, untuk mengobati dan juga side effect ataupun kesan sampingan ubatan. Bidang penghasilan makanan, di mana teknologi yang terkini digunakan untuk membantu kita mendapatkan makanan yang lebih sehat, dan juga bidang pertanian bagi membolehkan hasil pertanian dijana dengan lebih cepat dan lebih banyak, okay? Dan bidang perindustrian, okay? Termasuklah pembinaan vaksin contohnya, ataupun pencanaan ataupun sintesis untuk ubat-ubatan dan bermacam-macam lagi. Jadi begini adalah contoh-contoh kerja dalam bidang biologi, yaitu dokter perubatan, dokter kegigian, farmasi, sains perubatan, pakar pemakanan, fisioterapi, ahli bioinformatik, sains data, dokter haiwan ya, pakar pertanian, sains marin, zoologis itu pakar pengkaji tentang haiwan, dan juga guru ataupun pensyarah biologi. Baik, bagaimana kita berkomunikasi dalam biologi? Jadi adalah penting sekiranya pelajar-pelajar sekalian menjalankan eksperimen, penting sekali ya untuk menyampaikan maklumat dalam eksperimen dalam bentuk yang boleh dipahami. Jadi bentuk yang paling sering digunakan dalam sains ialah jadwal ya. So jadwal digunakan untuk merekod dan mempersembahkan data, menyusun data secara sistematik, dan biasanya jadwal ini mengandung tajuk. Pemboleh ubah dimanipulasikan diletakkan dalam jalur sebelah kiri, dan pemboleh ubah yang bergerak balas di lajur sebelah kanan. Okey. Contohnya dalam jadwal ini, pemboleh ubah dimanipulasikan ialah suhu. Okay, kita manipulasikan suhu kepada kosong yang 40 darjah, dan bilangan gelembung udara yang terdapat yang kita boleh kira ialah bergantung kepada suhu. Seterusnya ialah graf. Okay? Jadi graf ialah satu kaedah di mana kita dapat melihat berkaitan di antara
hubungan, hubungan di antara pemboleh ubah dimanipulasikan dan pemboleh ubah bergerak balas. Jadi graf adalah juga amat penting dalam bidang fizik, biologi, kimia, dan juga semestinya matematik. Graf terdiri daripada tiga, iaitu yang paling utama untuk tahap kamu ialah graf garis, graf carta bar, dan juga histogram. Pemboleh ubah bergerak balas diletakkan pada faksi Y, manakala pemboleh ubah dimanipulasikan diletakkan pada faksi X, faksi X. Tetapi apa yang penting skala mesti adalah seragam, seragam dan tanda titik dengan simbol X, Jangan gunakan bulatan, tapi mesti kena huruf X. Mesti ada tajuk graf. Dan contohnya tajuk graf adalah graf pemboleh ubah bergerak balas melawan pemboleh ubah dimanipulasikan, ataupun graf bilangan gelembung udara melawan suhu. Seterusnya ialah carta bar ataupun carta palang. Carta bar mempersembahkan data menggunakan palang menegak yang tidak bercantum. Perlu diingat, tidak bercantum. Seperti juga graf, dia mempunyai dua faksi, yaitu faksi X dan faksi Y. Setiap lebar palang perlu seragam dan tinggi palang bergantung kepada kekerapan dan frekuensi. Carta bar digunakan untuk membuat perbandingan antara dua atau lebih perkara pada satu masa. Dua atau lebih. Seterusnya adalah histogram. Histogram adalah menunjukkan taburan dalam data secara visual dan kekerapan suatu nilai dalam suatu kumpulan data. Jadi kaedah melukis histogram adalah dua faksi. Faksi X untuk mewakili data yang telah diberikan kepada kumpulan mengikut sela yang sesuai, sela ataupun range. Manakala faksi Y menunjukkan kekerapan. Jadi anda perlu memasukkan label dan unit faksi. Saiz atau lebar palang mestilah sama untuk semua sela kelas dan tiada jarak antara palang. Berbeza dengan carta bar, histogram tiada jarak antara palang. Ini harus anda ingat sewaktu anda melukis histogram, kira-kira subjek kimia, bio ataupun matematik tambahan. Baiklah, sekarang kita akan belajar cara melukis lukisan biologi. Jadi lukisan mestilah dapat menggambarkan image satu spesimen yang diperhatikan, besar dan tepat, dan mesti gunakan pensil sahaja. Tidak berlorek secara artistik, garisan jelas, bersih, berterusan, tidak terputus-putus, jangan gunakan pembaris. Label jelas, tiada anak panah, lurus dan tidak bersilang antara garis lain. Lukisan mempunyai tajuk, Saiz lukisan berkadaran dengan struktur lain. Lukisan pelan, lukisan garisan yang menunjukkan garis berbentuk struktur, manakala lukisan terperinci menunjukkan sel-sel dalam struktur. Biasanya faktor pembesaran dinyatakan, tetapi bagi tahap SPM belum lagi wajib, setakat ini. So faktor pembesaran ialah panjang lukisan dalam sentimeter dibagikan dengan panjang spesimen dalam sentimeter, yaitu 1.5 per 3.0, contohnya yaitu 2. Berikut adalah contoh lukisan biologi. Kita boleh nampak tidak ada lorekan kecuali untuk struktur, untuk struktur yang mempunyai struktur yang kecil, itu bukan lorekan, itu sebenarnya adalah struktur bulatan. Contohnya struktur antara xylem dan phloem. Dan juga tentang kita boleh nampak di sini adalah cambium. Baik, seterusnya ialah satah, keratan dan arah. So kajian dan penelitian struktur organisme dilakukan berdasarkan satah, keratan dan arah. Jadi satah ini menunjukkan bagaimana bahagian-bahagian satu tubuh itu dibagikan. Tubuh ini boleh jadi tubuh manusia atau tubuh haiwan ataupun tubuh tumbuhan. Satah sagital membagikan tubuh kepada kiri dan kanan. Dia membelah badan dari atas ke bawah. Satah frontal, bagikan tubuh kepada depan dan belakang. Frontal.
dan serta melintang membalikkan tubuh kepada atas dan juga bawah. Okey, keratan rentas membalikkan struktur kepada bahagian atas dan bawah, keratan membujur membalikkan struktur kepada kiri dan kanan. Seterusnya adalah perkataan-perkataan yang anda harus tahu. Superior bermaksud bahagian atas ataupun menuju kepala. Lateral berada jauh daripada garisan tengah, iaitu bahagian tepi jasad. Medial berada di bahagian tengah. Inferior bahagian bawah menuju kepada kaki. Ventral menuju ke bawah jasad. Okey, kadang-kadang inferior dan ventral boleh digunakan. Dorsal menuju ke arah atas. Anterior menuju ke arah depan jasad, ya. Dan posterior menuju ke arah belakang jasad. So anterior, posterior, depan belakang, ventral, dorsal, okey, bawah dan atas, medial, inferior, okey, tengah dan kaki, dan lateral. Okay, so medial, lateral, superior, inferior, dorsal, ventral, dan anterior, posterior. Ini adalah terma-terma yang perlu anda tahu dalam biologi. Ya, contohnya anterior adalah di bahagian mulut ikan, posterior ekor ikan, ventral di bawah, okey, di bawah ikan, dan dorsal di atas. Jadi berdasarkan kedudukan ini kita boleh tahu nama-nama struktur, contohnya sirip dorsal, maksudnya sirip yang berada di bahagian atas ikan, sirip ventral adalah di bawah ikan. Jadi semua terma-terma ini penting untuk anda ketahui agar memudahkan anda memahami struktur-struktur, kedudukan struktur dalam biologi. Baik, ini adalah penyiasatan saintifik dalam biologi, mengenal pasti masalah yang boleh diuji dengan penyiasatan saintifik. So, satu adalah, yang pertama ialah mengenal pasti masalah, yang kedua ialah membina hipotesis, yang ketiga ialah mengenal pasti dan mengawal pemboleh ubah serta faedah pengumpulan data. So, mengenal pasti pemboleh ubah. Dan keempat ialah merancang menjalankan penyiasatan saintifik, kelima mengumpul data, keenam menginterpretasi data dan keputusan melalui penaklukan saintifik, ketujuh membuat kesimpulan, dan kelapan menulis laporan. Jadi membina hipotesis adalah penting, ya, terutama apabila anda membuat kertas 3 nanti. Jadi itu sahaja maklumat penting untuk topik pada kali ini. Sekian dan terima kasih kerana menonton, dan jika anda rasa topik ini membantu anda, boleh share, like dan subscribe. Selamat belajar dan all the best. Okay? Jika ada soalan ataupun komen, dialu-alukan untuk bertanya di ruangan komen. Sekian, terima kasih dan have a nice day.